This call is now being recorded. Okay, so untuk inverse function, kita akan ada beberapa properties. Yang pertama adalah f inverse adalah is a one-to-one function. So kalau you nampak f lepas tu kuasa negatif 1 ni, dia adalah bermaksud dia adalah inverse. Okay, so inverse dia adalah one-to-one function. Okay, yang kedua adalah, so yang ni sangat-sangat penting, domain untuk f dia akan sama dengan range untuk dia punya inverse. Okay, saya ulang balik, domain untuk f adalah sama dengan range dia punya inverse. And range untuk f dia akan sama dengan dia punya inverse domain. So dia terbalik. Okay, dia terbalik. So kalau f tu dia punya domain, so dia punya range tu adalah untuk inverse. Kalau f tu punya range, dia adalah dia punya domain untuk inverse. Dan yang keempat, f composite g inverse, dia tak sama dengan f inverse composite dengan g inverse. Okay, yang keempat, f composite dengan g inverse, dia sama dengan g inverse composite dengan f inverse. So kalau you tengok dia terbalik. Okay. So kalau f inverse, f g inverse, dia sama dengan g inverse composite dengan f inverse. Dia tak sama kalau f inverse composite dengan g inverse. Okay, so ni adalah dia punya properties lah. Properties of inverse function. Okay, sekarang kita nak cari inverse function. Okay. So saya tahu ada yang dah belajar semasa SPM, tapi dia punya cara adalah berlainan. Jadi jangan gunakan apa yang kamu belajar masa SPM tu untuk level matrikulasi. Okay, so tengok betul-betul macam mana kita nak cari inverse function. So untuk cari inverse function, kita boleh gunakan properties f inverse adalah sama dengan x ataupun f inverse f x sama dengan x. So biasanya saya akan gunakan properties yang pertama ni lah. So dia boleh guna untuk kedua-dua. Kita boleh guna dua-dua function ni. Tapi saya akan gunakan f inverse sama dengan x. Okay, so kita ambil example yang pertama. Macam mana kita nak cari inverse untuk fx sama dengan x tolak 3 bahagi dengan 2. So benda pertama sekali yang you kena tulis adalah kamu kena tulis dia punya property ni. Okay, so yang ni wajib ada. Sebab nanti dalam pemeriksa dia akan bagi satu markah lah. Okay, so first kali f inverse adalah sama dengan x. Okay, so macam mana cari inverse? So yang ini kita akan gunakan konsep composite function. So f inverse maksudnya f inverse ni adalah dia punya x lah. Okay, so ganti je dalam dia punya function. So x tolak 3 bahagi dengan 2. So x tu ganti je dengan f inverse. Tolak dengan 3 and bahagi dengan 2 sama dengan x. Okay, so sama je macam yang kita buat composite function kan, contoh macam f gx tu. Tapi sekarang kita tak guna f gx, kita akan gunakan f inverse. So kita akan gunakan f inverse. Okay, so kita ganti je x tu dengan dia punya f inverse. Okay, and then kita nak cari f inverse. Kita pindahkan sahaja semua ni ke sebelah kanan. Okay, first kali kita pindahkan 2. So dia akan jadi f inverse sama dengan, tolak 3 sama dengan 2x. And then 3 ni kita pindahkan. So dia akan jadi f inverse
sama dengan 2x tambah 3. So dapatlah dia punya F inverse. Okay. So kalau you okay dengan composite function, then tak ada masalah sebenarnya untuk cari dia punya inverse. Okay. Okay. So ini adalah inverse function untuk linear function. Okay, next example, kita nak cari pula, kita nak tengok example yang kedua. Okay, so the question is, show that f inverse exists for the function fx sama dengan 2x squared tolak 12x tambah dengan 11, di mana x less than or equal to 3. Okay, so kalau dia tanya f inverse exists ataupun tidak, kamu boleh proofkan ataupun kamu boleh show menggunakan dua method yang kita belajar tu lah. Sama ada kita nak gunakan algebraic ataupun kita nak gunakan graphical method ataupun menggunakan graph. Okay. Tapi kalau untuk kuasa 2 ni, kalau dia ada domain macam ni, kebiasaannya saya akan gunakan graph sebab lebih mudah. Okay, so you kena lukis graph lah, you kena cari dia punya minimum, kena cari dia punya maksimum. So cara nak buat graph tu saya tak akan buat lah sebab kita dah belajar dah. Saya hanya akan terus pergi kepada dia punya graph. So graph dia lebih kurang macam ni. Okay, so ni adalah dia punya graph. Tapi dia ada bagi domain. Domain dia adalah x less than 3. Okay, so 3 adalah dekat sini. So kalau kurang daripada 3, kita akan potong ataupun kita akan padam yang sebelah kiri kan. Di sebelah kanan. So basically your graph lebih kurang macam ni. Okay, so ini adalah dia punya graph. So sebab kita guna graphical method, so kita akan buat satu line lah. So horizontal line, so boleh letak dekat mana-mana. Okay, so kalau you tengok dia akan langgar satu point. So kalau langgar satu point maksudnya dia adalah one-to-one function. So boleh tulis lah by using horizontal line test. It only intersect at one point. Therefore, it is one-to-one function. Okay, so kalau dia one-to-one function, automatic lah dia akan dia ada inverse. Okay, so yang ni yang kita dah belajar masa awal tu lah, 5 point. Kita boleh gunakan algebraic juga kalau kamu nak lah. Okay, kalau guna algebraic, tak perlulah lukis dia punya graph. Okay, hence find their corresponding inverse. So kita nak cari dia punya inverse. So untuk cari dia punya inverse, first kali kita nak kena tulis dia punya property, iaitu f inverse adalah sama dengan x.
Okay, so yang ni adalah wajib lah. And then barulah kita gantikan kita punya F inverse tu dekat dalam X. Okay, so katalah kita gantikan, dia akan jadi 2 F inverse X tolak 12 F inverse tambah dengan 11 sama dengan X. So kalau kita terus gantikan kita punya function F inverse tu ke dalam kita punya Fx, dia akan jadi serabut ataupun dia akan jadi banyak dia punya F inverse. Satu dekat sini, lepas tu dia kuasa 2 lagi. Yang ini pun sama. Jadi kita tak boleh nak terus gunakan function yang ini. Kita kena tukar dulu ataupun kita kena ubah sedikit kita punya function Fx. So macam mana nak tukar? Okay, let's say kita ada Fx sama dengan 2x squared tolak 12 x tambah dengan 11. So macam mana kita nak ubah? So kita kena buat satu proses yang kita panggil sebagai penyempurnaan kuasa 2 ataupun completing the square. Okay, so kita kena buat completing the square dulu, barulah kita boleh cari dia punya inverse. Okay, so macam mana completing the square ni? So penyempurnaan kuasa 2 ni ada banyak cara lah. And I'm sure kamu pun dah tahu kalau masa SPM dulu dah belajar. Tapi mana yang terlupa tu boleh tengok. So untuk buat completing the square, kamu kena make sure kamu punya x squared ni dia mesti satu lah, dia tak boleh 2. So kita kena factorize 2 dulu. Dia akan jadi x squared tolak dengan 12x tambahkan dengan, so ini akan jadi 6 tambahkan dengan 11. Okay, lepas tu daripada sini dia akan jadi x squared tolak 6x dan kena tambah dengan 6 bahagi dengan 2 kuasa 2 tolak dengan 6/2 kuasa 2 tambahkan dengan 11. Dan dia akan jadi, so yang ini dia akan jadi x tolakkan 6 bahagi 2, 3 kuasa 2 sama dengan 9 kan. Dia akan jadi x tolak 3 kuasa 2 and then tolakkan dengan 9. So yang ni sama dengan 9 tapi didarabkan dengan 2, so dia akan jadi 18 dan tambahkan dengan 11. So ini bersamaan dengan 2 dalam kurungan x tolak 3 kuasa 2. So negatif 18 tambah dengan 11 sama dengan, dia akan jadi tolakkan dengan 7. Okay, so dapatlah dia punya function yang dalam completing the square. Okay, lepas dah dapat macam ni, barulah kita masukkan dalam kita punya F inverse sama dengan X. Nama tamat. Okay, saya sambung kat bawah ni. Okay, so yang ni kita ignore dulu. Kita nak sambung yang tadi tu. So macam mana cari dia punya F inverse? Okay, F inverse X adalah sama dengan X. So kalau kita tengok kita punya function adalah 2 darabkan dengan X tolak 3 kuasa 2 tolak dengan 7. So dia akan jadi 2 darabkan dalam kurungan F inverse tolakkan dengan 3 kuasa 2 tolakkan dengan 7 sama dengan X.
Okay, so yang ini kita menggunakan composite function lah. Okay, kita masukkan dalam 2 X tolak 3 kuasa 2 tolak dengan 7. So kita ganti je X tu dengan F inverse. Okay, and then daripada sini kita nak carilah berapa dia punya F inverse. So first kali kita akan pindahkan 7 dulu. So pindahkan 7 dia akan jadi X tambah dengan 7. And then lepas tu kita pindahkan 2 pula. Dia akan jadi F inverse tolakkan dengan 3 kuasa 2 sama dengan X tambah 7 bahagi dengan 2. Okay, lepas tu barulah kita pindahkan kuasa 2. So dia akan jadi F inverse X tolak 3 sama dengan, so kalau kuasa 2, kalau kita pindahkan, dia akan jadi square root ataupun punca kuasa X tambah 7 bahagi dengan 2. Dan jangan lupa letak plus dengan minus. Okay, so untuk kuasa 2 memang kita kena letak plus dengan minus. And then last kali barulah kita pindahkan negatif 3. So bila pindah negatif 3 dia akan jadi tambah 3. So F inverse X sama dengan plus minus X tambah 7 bahagi dengan 2. And then tolakkan dia akan jadi tambah 3. Okay, so ini adalah dia punya inverse. So kalau you perasan kita ada plus dengan minus kan. So macam mana kita nak decide kita nak ambil plus ataupun minus. So kita tengok dia punya domain. Sekarang ni kamu punya domain adalah less than. So kalau less than, kita akan ambil yang negatif. Kalau dia greater than, kita akan ambil yang positif. Okay, so maksudnya dekat sini, so kalau kita tengok, kita punya domain adalah X less than or equal to 3 kan. So kita punya inverse function adalah negatif punca kuasa X tambah 7 bahagi dengan 2 tambahkan dengan 3. Okay, so kalau you tengok kita punya sign ni adalah negatif. Kalau X dia lebih besar daripada 3 ataupun greater than, kita akan ambil yang positif. Okay, so untuk kuasa 2, untuk kuadratik punya equation, inverse function ni, you kena tengok betul-betul lah, okay. Dia susah sikit. Okay, tapi yang penting you salin dia punya solution. Memang kalau kuasa 2, memang dia akan ada 2 jawapan. Dia memang akan ada 2 jawapan. Satu positif, satu lagi negatif. So untuk pilih, kamu kena tengok dia punya X. Kalau dia less than, kita ambil negatif. Kalau greater than, kita akan ambil yang positif. Okay. So ini adalah contoh macam mana kita nak cari inverse function untuk kuadratik. Okay, so kuadratik kuasa 2. Okay, so kalau dia punya fx dia dalam bentuk macam ni, kamu kena tukar dulu ke dalam completing the square ataupun penyempurnaan kuasa 2. Lepas tu baru cari dia punya inverse. Okay, tapi kalau soalan tu dia dah memang dalam bentuk yang macam ni, okay, dia dah memang dalam bentuk macam ni, dan kamu boleh terus cari dia punya inverse. Tak perlu nak tukar lagi.
Okay, so kenapa kita kena tukar ke dalam bentuk yang ini? Sebab kalau you tak tukar, dia punya inverse tu dia ada banyak. Dia ada X, dia ada banyak. So susahlah nak cari dia punya inverse. So kita kena make sure your quadratic equation adalah dalam bentuk yang macam ni. Okay. So untuk inverse function quadratic ni agak taklah susah, tapi kalau you faham dia punya konsep then tak ada masalah. Okay. Next kita tengok pula untuk function eksponen dengan log. Okay. So find the inverse of the following function. So kita tengok soalan A. 3A kita ada fx sama dengan 3 tambah 2 kuasa x tolak 1. So inilah contoh untuk exponential function lah. Okay, so macam mana nak cari dia punya inverse? Sama juga, setiap kali nak cari inverse, kamu kena letak f inverse x sama dengan x. And then gantikan x tu dengan f inverse. So kita ada 3 tambah 2 f inverse tolakkan dengan 1 sama dengan x. Okay, so bila dah tukar kepada f inverse ni, kamu kena modify dia, kamu kena pindahkan dia supaya sampai dapat f inverse sama dengan berapa. So kalau dalam equation ni, first kali kita kena pindahkan 3 lah. Okay, kita akan dapat f inverse x tolakkan dengan 1 sama dengan x tolak 3. Okay, so sekarang ni kita punya f inverse ni berada di dekat power. So bila dekat power tak boleh lah kita nak cari dia punya f inverse kan. So kita kena letak dia ke bawah ataupun kita kena tukar dia lah supaya f inverse tu tidak berada dekat power. So macam mana? Kita kena letak log. Okay, log. Okay, f inverse x tolakkan dengan 1 sama dengan log base 2 x tolak dengan 3. Okay, so kenapa yang ni saya pilih base 2? Sebab kita nak hilangkan dengan 2. Okay, so kita tahu log 2 adalah bersamaan dengan 1. So dia akan jadi f inverse x tolakkan dengan 1 darabkan dengan 1 sama dengan log x tolak 3 base 2. Okay, satu darab satu, satulah. So kita pindahkan negatif 1 ni ke sebelah kanan. So dia akan jadi f inverse sama dengan log x tolakkan dengan 3 tambahkan dengan 1. So dapatlah dia punya f inverse. Okay, and then untuk B pula, kita ada log 2 tolak base 5 3 tolakkan dengan x. Okay, so ini adalah contoh untuk logarithmic function lah. Okay, so macam mana cari dia punya inverse? First kali, f inverse x adalah bersamaan dengan x. And then gantikan sahaja x tu dengan dia punya f inverse. So dia akan jadi 2 tolak log 3 tolakkan dengan f inverse x sama dengan x. And then macam biasalah kita pindahkan semua yang tidak berkenaan dengan f inverse sebelah kanan. So first kali kita pindahkan 2, so dia akan jadi negatif log
3 tolak F inverse sama dengan X tolak 2. Lepas tu pindahkan negatif. So bila pindahkan negatif, dia akan jadi positif lah. So X tolak 2. Okay. And then bila dah nak masuk, so dia akan jadi log 3 tolak F inverse X sama dengan negatif X tambah 2. Okay. So ini adalah log. So macam mana kita nak hilangkan log sebab kita nak F inverse ni kan. So dia akan jadi 3 tolak F inverse sama dengan 5 kuasa negatif X tambah 2. And then pindahkan 3. Dia akan jadi negatif S inverse X sama dengan 5 kuasa negatif X tambah 2 tolakkan dengan 3. And then pindahkan negatif. So dia akan jadi F inverse X sama dengan negatif 5 negatif X tambah 2 tolakkan dengan 3. Ataupun bersamaan dengan negatif 5 kuasa negatif X tambah dengan 2 tambahkan dengan 3. So ini adalah dia punya F inverse. Okay, so ini adalah contoh untuk logarithmic function macam mana kita nak cari dia punya F inverse. So dia punya konsep dia adalah kita gunakan, kita tukar je dia punya X tu kepada F inverse. Okay, so dia sama je dengan composite function. Cuma kalau composite function kita akan cari dia punya FGX ataupun GFX kan, tapi sekarang kita nak cari dia punya F inverse sama dengan berapa. Okay, so kiranya composite function antara F dengan F inverse ni dia sama dengan X. So dia bagi F and kamu nak cari dia punya F inverse. Okay, next example, question number 4. Given that fx sama dengan 3x tambah 5, find f inverse and dalam kurungan kuasa 2. Okay, so kalau dalam kurungan kuasa 2 ni dia bersamaan dengan f inverse and then dia composite dengan f inverse. Okay, so betul ke? F inverse. Betul lah. Okay. So maksudnya sekarang ni kamu kena cari dulu dia punya F inverse and then barulah kita composite function antara F inverse dengan F inverse. So untuk cari F inverse, so macam biasa F darabkan ataupun composite dengan F inverse akan sama dengan X. And then sekarang kita ada 3X tambah 5 kan. So dia akan jadi 3 F inverse X tambah dengan 5 adalah bersamaan dengan X. And then kita akan pindahkanlah 5 dengan 3 ni supaya kita dapat F inverse. So akan jadi X tolak 5. And then F inverse adalah bersamaan dengan X tolak 5 bahagi dengan 3. So ini adalah dia punya F inverse. So untuk cari composite dia, kita kena composite lah F inverse dengan F inverse. F inverse compose dengan F inverse adalah bersamaan dengan, so sekarang F inverse adalah X tolak 5 bahagi dengan 3 kan. So dia akan jadi F inverse
tolak dengan 5 bahagi dengan 3. Okay, sama dengan soal inverse ni kita gantilah dengan F inverse which is X tolak 5 bahagi dengan 3 tolak dengan 5 bahagi semua dengan 3. So ini adalah dia punya jawapan lah, tapi dia tak lawa, dia tak simplify. So kita kena adjust sikit ataupun kita kena buat sedikit algebra untuk cari dia punya jawapan. So yang ini kalau kita tengok dia bahagi dengan 3, so kita samakan dulu dia punya denominator. Okay, saya sambung dekat sini. So kita akan dapat X tolak 5 tolakkan dengan 15 sebab 5 darab 3 bahagi dengan 3 bahagi dengan 3. So kalau bahagi 3 ni kita boleh naik ke atas, so dia akan jadi X. Negatif 5 tolak 15 akan jadi negatif 20 bahagi dengan 9. So ini adalah F inverse kuasa. Okay, and then untuk soalan B kita ada F kuasa 2 ataupun F squared inverse. So kita kena cari dulu F square. So F square adalah bersamaan dengan F composite dengan F. Okay, so F adalah 3X tolak 5, 3X tambah 5. So dia akan jadi 3Fx tambah dengan 5. Sama dengan 3X tambah 5 tambahkan dengan 5. Okay, sama dengan 3 darab 3, 9. 5 darab 3, 15. Tambahkan dengan 5. Okay, so akan dapat 9X tambah dengan 20. So ini adalah F square lah. Tapi sekarang kita nak cari F square, lepas tu kita cari dia punya inverse. So samalah macam biasa, F inverse X adalah bersamaan dengan X. So sekarang inilah kita punya Fx lah. Kita boleh katakan dia adalah Fx. So dia akan jadi 9 F inverse tambah dengan 20 sama dengan X. And then pindahkan 20 dengan 9, so kita akan dapat F inverse sama dengan X tolak dengan 20 bahagikan dengan 9. So ini adalah kita punya F inverse ataupun F squared inverse adalah bersamaan dengan X tolak 20 bahagikan dengan 9. Okay, so untuk contoh ni dia nak bagi tahu je lah macam mana kita nak cari F kuasa 2 and then inversekan dia ataupun F inverse and kuasakan 2. Okay. Okay, sebab lagi tak? Okay, sekarang kita nak tengok inverse function untuk eksponen X tambah 3 and list is domain and range. Okay, first kali kita nak cari dia punya inverse. So lagi sekali saya cakap kalau nak cari inverse dia kena letak F inverse X sama dengan X. Okay, so ini adalah wajib, compulsory. Jangan guna apa yang kamu belajar semasa SPM. Saya tak nak nanti dalam tutorial nanti tiba-tiba ada yang guna cara SPM. Okay, so kamu kena guna cara ni. F inverse adalah sama dengan X. And then ganti je lah eksponen X tambah 3 kan, eksponen, so dia akan jadi F inverse tambahkan dengan 3 sama dengan X. So untuk menghilangkan eksponen, lawan eksponen adalah ln. So dia akan jadi ln eksponen F inverse
tambah dengan 3 sama dengan ln X. So ln dengan eksponen dia akan hilang, so akan tinggallah F inverse tambah dengan 3 sama dengan ln X, ataupun F inverse adalah bersamaan dengan ln X tolak 3. Okay, and then dia kata cari dia punya domain dengan range. So domain dengan range ni nak tak nak kita kena lukis dia punya graf lah. Okay, so ini adalah function ln. So macam biasa, graf ln, so saya tak akan tunjuk lah sebab kita dah belajar dah. Saya akan terus dia lukis dia punya graf. So ln positif and x pun positif, so dia akan start daripada 1 and your asymptote is what x kita go to 0. X, so dekat sini berapa x intercept y is equal to 0. So 0 so x sama dengan eksponen 3. Okay, so this is your graph. Then kita carilah dia punya domain dengan range. So domain daripada sebelah kiri ke kanan ataupun kalau dari segi log, dia akan jadi eksponen 3 sampai infinity sebab dia adalah dia punya asymptote. And then the range adalah daripada bawah ke atas. So dia akan jadi negative infinity sampailah infinity. Okay, so yang ni kita dah belajar lah macam mana nak cari dia punya eksponen, untuk domain dengan range untuk dia punya function eksponen. Okay, and kalau you perasan, function ni asalnya dia adalah eksponen. Bila kita cari dia punya inverse dia adalah ln ataupun log. Okay, sebab tu saya cakap eksponen dengan log ni dia terbalik antara satu sama lain. So kalau you cari dia punya inverse untuk eksponen, you akan dapat log. Kalau you cari inverse untuk log, you akan dapat eksponen. Okay, and nanti kita akan tengok macam mana relationship ni dalam bentuk graph. Okay, so saya rasa saya stop dulu. Untuk hari ni kita akan sambung esok lagi untuk cari inverse function. Okay, so yang ada nama tidak datang kecuali Atia, Alia dengan Farah. Ya. Natalie tak ada. Jorina V, Syuhada, Zul, Hakimi, Zuhair, Alia ada, Amira, Farah ada. Azmi dengan Adriana tak ada. Ada sir. Ada. Nanti saya akan check kau masuk pukul berapa. Kalau lebih daripada 15 minit kira lambat. Okay, thank you very much.